Baru ada 5. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam tuan. Okey, harap semua hari ini ceria, sihat, bertenaga untuk kita mulakan sesi perkongsian hari kedua dalam bengkel dokumen dan slide. Okey, saya telah untuk nota semalam, video semalam, saya telah share dalam Google Drive. Google Drive ni saya open sampai bila-bila. Nanti boleh access, nanti boleh tengok-tengok balik video tu, 3 sesi tu dan nota lah ya. Okey. Dan pagi tadi pun dalam nota pun dah ada dah saya kongsikan rakaman. Nanti saya minta izin Cik Nomi lah kan, nanti kan kena minta izin rakaman kumpulan daripada JPS Kuala Langat yang jadi juara lah. Tengok macam mana dia present dan macam mana dia buat video dan dokumentasi dia. Dokumentasi nanti kena minta lah daripada Cik Nomi. Kalau Cik Nomi bagi share lah kan. Sebab itu hak orang kan. Jadi saya pun tak ada, saya kena minta dengan Cik Nomi lah kalau nak share kan dokumen dia. Video tu boleh lah kan. Sebab video tu kita Sorry tuan, suara tuan macam bergema sikit. suara saya bergema Okey, saya pakai dua device ni, itu yang bergema ni sekejap Tadi sebab saya sharing tu. Okey, suara okey tak? Okey. Okey ya. Saya serahkan dulu pada Cik Nomi kalau ada makluman-makluman yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Cik Bakri. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini hari kedua bagi bengkel penyediaan laporan dan juga slide pembentangan SPKK
yang akan meliputi perkara-perkara berkaitan dengan kaedah dan tools yang akan kita guna pakailah, pemilihan yang terbaik untuk kita guna pakai bagi produk masing-masing. Dan kita akan sentuh sikit berkenaan dengan pendaftaran harta intelek di MyIPO, dan juga akhir sekali adalah dari segi kaedah penyediaan slide dan video bagi tujuan pembentangan KIK. Okey, samping itu pihak urustia BIP ada pengumuman sikit bagi ahli-ahli bengkel pada hari ini. Pihak urustia ada menyediakan borang soal selidik berkaitan dengan lebih kurang kepada kajian kepada permasalahan yang dihadapi oleh kumpulan KIK lah, HB KIK. Jadi kami akan buatkan edaran kajian soal selidik ini, borang soal selidik ini pada peserta, tuan-tuan dan puan-puan, melalui grup WhatsApp bengkel yang diwujudkan untuk bengkel ini. Jadi tujuan soal selidik ini adalah kita pada masa ini di pihak BIP, di prestasi, ada melantik beberapa orang ahli task force, iaitu bagi tujuan penambahbaikan kepada garis panduan pengurusan dan perkomersialan harta intelek. Jadi seperti sedia maklum, sebenarnya garis panduan ni DJPS telah wujud pada tahun 2018. Jadi ikut keadaan semasa, kita akan membuat penambahbaikan dan kajian semula ke atas garis panduan sedia ada, dan kita telah melantik beberapa orang ahli task force untuk menjalankan dan menilai garis panduan sedia ada ini untuk dibuat kajian semula. Oleh itu kami minta pada semua peserta lah yang terlibat dalam SBKIK sebelum ni dan pada masa ini untuk memberi input kepada kajian untuk penambahbaikan garis panduan komersial dan intelek JPS dia ada ini. Jadi pihak urustia dan ahli task force sebenarnya telah mengumpulkan beberapa soalan berdasarkan soalan-soalan yang kami akan sharekan nanti. Jadi diharapkan peserta dapat memberikan jawapan yang terbaik lah untuk kami menilai bagi tujuan penambahbaikan garis panduan pengurusan dan perkomersialan harta intelek. Dia sebenarnya ada kaitan jugalah dengan program bengkel KIK kita ni, sebab kalau ikutkan berdasarkan rubrik pemakahan pun ada mengambil kira berkenaan dengan harta intelek dan perkomersialan. Jadi benda ni adalah seiring dengan apa yang kita adakan bengkel pada hari ini. Jadi saya akan sharekan maklumat tersebut, borang sedikit tersebut pada grup WhatsApp. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab dan dikemukakan kepada pihak urustia pada hari ini jugalah sehingga akhir bengkel ini, dia punya tempoh dia. Okey tuan-tuan, puan-puan, saya rasa itu saja pengumuman dari pihak urustia. So saya pagi ini saya serah kepada Pak Penceramah lah untuk program bengkel kita seterusnya. Silakan Cik Bakri. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis dan urustia Cik Nomi ya. Okey, seperti yang saya maklumkan kepada semua peserta, hari ini semalam saya dah 1 hari kan, boring pula dengan saya kan. Hari ini saya bawa seorang penceramah, Puan Azura Kamuzaman. Beliau adalah merupakan pakar rujuk UiTM dan beliau juga bersama saya dalam sesi-sesi yang lain yang biasanya saya bersama Puan Azura lah, dengan JKR ke, dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ke, dengan pejabat-pejabat SUK negeri dan sebagainya ya, dalam majlis-majlis banyak bersama saya combine lah untuk memberikan penerangan, berkongsi ilmu tentang KIK Horizon Baru. Dan alhamdulillah Puan Azura semalam kumpulan yang dibimbing tu menjadi Johan KIK UiTM Zon Selatan. Jadi pengalaman-pengalaman beliau ni amat boleh nanti dikongsi bagaimana macam semalam tu kumpulan tu memang dah kumpulan paling teruk lah kan.
dekat Johor tu paling teruk lah. Tapi bagaimana dia membimbing, menjadikan 360 darjah, akhirnya kumpulan tu menjadi juara. Semua orang terkejut kan. Okey, tak apa. Jadi sebenarnya itulah kekuatan di mana kalau kita dapat menghasilkan dokumen yang baik, video yang baik, slide yang baik, itulah faktor yang boleh menjadikan kita juara. Saya ada pengalaman, macam contohnya saya share dalam JKR, satu kumpulan yang awalnya di peringkat saringan tidaklah bagus sangat, tapi dia ada kekuatan dekat video, dia ada kekuatan dekat produk. Dokumen tak kuat lah kan, jadi kadang-kadang dia lemah kat dokumen, tapi ada kekuatan-kekuatan lain yang akhirnya diangkat menjadi juara. Ada, nanti saya tunjukkan, saya sharekan di sesi petang kan. Petang biasalah dah 2 jam tu kan, dah makan kan, jadi kita tengok video, kita macam semalam lah kita nak petang, kita nak banyak discussion lah. Pagi ni masih lagi bertenaga kan, boleh fokus lah dekat PC, jadi kita berkongsi ilmu. Sebab ni berat juga, sebab tu saya buat pagi. Kaedah dengan tools ni berat, jadi tak boleh buat petang, kena buat pagi. Bagi perempuan lah kan, bagi top. Saya nanti petang saya akan berkongsi. Okey, saya tak nak buang masa. Saya mempersilakan Puan Azura Kamu Zaman, pensyarah kanan UiTM Cawangan Johor, kampus Ramat, untuk dua sesi petang ni, pagi ni untuk kaedah dan tools dan Hatin Black. Jadi macam semalam, saya tunggu sampai habis. Ada soalan, angkat tangan ataupun open mic, terus tanya. Maknanya on mic terus tanya. Lepas tanya off mic. Okey. Saya mempersilakan Puan Azura Kamu Zaman untuk sesi pagi ni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Bakri, tapi sebelum tu saya nak pastikan dulu mic dengan video saya dapat dilihat dengan jelas dan suara juga dapat kedengaran dengan jelas Jelas. Jelas Puan. Jelas. Alhamdulillah, baik. Okey, terima kasih banyak-banyak dan saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Cik Normi daripada JPS dan juga daripada Cik Bakri jugalah kerana sudi untuk menjemput saya untuk sama-sama berkongsi, berkongsi sedikit lah, ada sedikit ilmu, ada sedikit kepakaran, ada sedikit pengalaman dalam pelaksanaan KIK hybrid ni. Jadi saya pada pagi ini memang sangat berbesar hatilah dapat bersua muka, tapi secara maya sahaja, secara atas talian saja bersama dengan rakan-rakan saya ni daripada seluruh JPS daripada JPS seluruh Malaysia lah kan. Saya difahamkan begitu. Kalau saya tengok dekat jumlah partisipan sekarang ni dah mencapai kepada 80 orang dah. Jadi ini satu jumlah yang besar dan saya percaya rakan-rakan yang ada bersama-sama dengan saya pada pagi ini sama ada akan bertanding ataupun merancang untuk bertanding ataupun sudah dalam pertandingan. Saya kurang pasti tentang status yang itu. Tapi mungkin ini adalah salah satu bentuk persiapan lah kan. Salah satu bentuk persiapan sebab kita dah berada di ujung tahun. So awal tahun nanti kumpulan-kumpulan KIK daripada setiap JPS ni kemungkinan besar akan terbentuk. Dan pelaksanaan projek juga akan bermula. Jadi sekarang ni adalah fasa-fasa untuk kita create awareness mungkin, dan juga untuk mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmunya, dengan kemahiran-kemahirannya supaya nanti proses penghasilan produk inovasi kita ataupun proses penghasilan inovasi kita tu dapat berjalan dengan lancar. Jadi saya kira macam itulah kan Cik Nomi,
progress dari JPS buat masa ini. Dan saya difahamkan juga sebenarnya KIK ni bukan perkara asing, bukan perkara asing kepada JPS dan involvement, penglibatan dalam KIK tu memang sudah wujud daripada dulu lagi dan sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Jadi ini satu bentuk pembudayaan yang sangat-sangat kita hargai lah ya, sebab dalam konteks dasar kerajaan kita sendiri banyak menyentuh tentang pembudayaan kepada penghasilan inovasi supaya inovasi tersebut dapat memberi impak yang baik kepada jabatan kita, pada organisasi kita dan juga kepada negara. At the end tu dia akan pergi kepada kesejahteraan negara. Jadi saya rasa dalam perbincangan semalam dengan Encik Bakri, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan saya yang ada dekat depan saya sekarang ni telah didedahkan lah ya, telah didedahkan ataupun memang dah lama terdedah pun ya, dengan keperluan-keperluan dalam pelaksanaan KIK ni ya. Dia start dengan penubuhan kumpulan sehinggalah terbentuknya inovasi-inovasi yang akhirnya memberi impak yang sangat baik kepada organisasi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Puan Azura, suara tak dengar? Puan, suara tak ada. Minta maaf sikit sebab memang kat rumah saya sebenarnya saya dekat Puan Azura okey? Suara tak ada. alright. Ya, sekarang ni dah okey dah? Okey dah okey. Okay, sebab saya rasa connection pun is not that stable this morning ni. Tak tahulah bila ada program je, dia memang akan ada cabaran-cabaran yang macam tu. So terpaksa anticipate. So kalau misalnya kata saya hilang lagi, please let me know as soon as possible. Macam tadi tiba-tiba saya ternampak ada rakan kita angkat tangan. So saya anggap itu sebagai satu sign lah. Kemudian saya perasan mic saya tidak berfungsi dengan baik. So saya harap sekiranya ada apa-apa masalah teknikal, mohon segera bagi sign dekat saya supaya saya alert and then boleh ambil tindakan untuk membaik pulih lah. Membaik pulih je bunyi dia. Okay, so hopefully tidak ada halangan-halangan lagi selepas ini. Dan saya berbalik kepada apa yang kita dah sebut tadi. Pagi ini kan, pagi ini saya akan berkongsi sedikit pengetahuan, berkongsi sedikit kemahiran lah berkenaan dengan kaedah dalam mengendalikan projek-projek inovasi KIK ya, dan juga sedikit sebanyak berkenaan dengan alat kawalan kualiti. Jadi dua perkara ni adalah sangat penting apabila kita menghasilkan dokumen KIK. Elemen-elemen tu sangat penting. Begitu juga untuk sesi yang kedua bersama saya, kita akan fokus kepada pelindungan harta intelek. Jadi saya nak share dulu slide saya pada pagi ini. Ada nampak slide saya dengan jelas? Nampak. Okey, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Pada pagi ini seperti yang dah dimaklumkan tadi, kita akan fokus kepada kaedah menjalankan projek dan juga aplikasi dalam penggunaan alat-alat kawalan kualiti ataupun biasa kita sebut sebagai tools. Kita sebut tools kan, okey. Tapi apa sebenarnya tools ni? Jadi inilah yang kita cuba nak bincangkan pada hari ini. Kepada sesiapa yang dah familiar tu mungkin tak ada masalah sangat untuk kita faham proses ini, tetapi bagi penggiat KIK yang baru mungkin ini adalah sesuatu perkara yang agak barulah ya kepada mereka, tapi tak apa, we are in the process of learning. So apa-apa kalau perlukan bantuan untuk saya jelaskan dengan lebih terperinci, sila maklumkan kepada saya dan kita sama-sama akan cuba pastikan setiap orang yang hadir pada sesi kita pada pagi ini faham apa yang kita maksudkan sebagai kaedah dalam menjalankan ataupun melaksanakan projek KIK dan juga apa aplikasi yang kita gunakan dalam konteks mengawal ataupun alat kawalan kualiti yang kita gunakan ya. So apabila kita bercakap pasal kaedah pengandalian projek aplikasi alat kawalan kualiti, itu sebenarnya sangat-sangat berkait rapat dengan laporan KIK itu sendiri. So dalam KIK ni dua komponen utama yang kita betul-betul kena fokus. Satu adalah kepada inovasi dan satu lagi kepada pelaporan. So inovasi dan pelaporan ni kena bergerak seiring ya. Jadi tu yang Cik Bakri kata tadi, kalau ada inovasi yang bagus tapi pelaporan dia kurang menyelah, tapi ada pula pelaporan dia sangat mantap, sangat komprehensif, tapi inovasi pula tidak begitu memberi impact. Jadi dua perkara ni dalam KIK sebenarnya memang sangat-sangat memberi kesan. Jadi kalau kita nak pergi jauh ataupun dalam jangka pendek ni kita kata kita nak menang lah kan. Kalau kita nak menang dalam sesuatu pertandingan KIK tu, kita kena pastikan kita mempunyai inovasi yang memberi impak kepada jabatan, memberi impak kepada negara, dan pada masa yang sama kita perlu menghasilkan satu pelaporan KIK yang komprehensif. Ya? Jadi pelaporan KIK yang komprehensif ni dia melibatkan elemen-elemen untuk kita menjelaskan sesuatu, untuk kita memperincikan sesuatu, memberi keterangan. Dan yang paling penting dekat sini dalam pelaporan KIK ni perlu ada pembuktian. Ya, sebab kita normally kita buat inovasi KIK ni kita bukan buat saja-saja buat, tapi ada sebab di sebaliknya kenapa kita buat inovasi tersebut, apa reason di sebalik inovasi tersebut, dan setiap pelaksanaan tersebut, pelaksanaan kepada penghasilan inovasi tu ada cara yang kita laksanakan, ada kaedah yang kita gunakan, jadi itu semua perlu dibuktikan. Jadi ini uniknya KIK ni, dia kena ada satu bentuk teamwork yang sangat padu. Ada tim dalam tim tu biasanya dia akan divide by dua komponen. Satu akan fokus kepada inovasi, yang sebahagian lagi akan fokus kepada dokumentasi. So tapi at the end of the day kedua-dua ni perlu bergerak seiring. Perlu bergerak seiring supaya kita dapat orang kata kalau kita bertanding tu kita akan menang lah kan, disebabkan faktor-faktor inovasi kita yang memberi impak, dan juga faktor pelaporan kita yang komprehensif dan mantap. Ya, jadi kalau saya macam biasalah saya akan sentiasa cakap dekat rakan-rakan yang bersama dengan saya dalam pelaksanaan KIK ni. Kita buat kerja KIK ni bukan mudah sebenarnya. So dia melibatkan masa, melibatkan tenaga,
terpaksa perah otak dan sebagainya kan, nak memikirkan macam-macam perkara ni. Jadi once you get into it, you go for it till the end. Dia macam tu kan. Kalau kata nak buat ala kadar je, membazir. Membazir masa, mereka membazir tenaga. So kalau kita dah berada dekat dalam kat dalam kumpulan, kita dah dah mendaftarkan diri kita dalam kumpulan, jadi buat bersungguh-sungguh, pastikan all out untuk hasilkan yang terbaik. So kemudian kita ready untuk pertandingan. So kalah dan menang, masa pertandingan itu cerita lain. Kalau menang syukur alhamdulillah. Kalau kalah dengan bermaruah. Sebab kita tahu walaupun kita kalah, tetapi kita tahu pelaporan kita komprehensif, and then kita tahu inovasi kita memberi impact, tetapi cuma tidak ada rezeki. Kan? So dia kita kena tanamkan perasaan tu macam tu. Kalau kita rasa kita nak buat saja-saja nak buat, saja-saja nak join, terpaksa nak join kan. Jadi benda tu dia akan jadi tak seronok. Sebab dia tak datang secara naturally. Sebab kita nak cakap pasal KIK ni kadang ada benda-benda teknikal yang kita rasa alah lecehnya. Tapi sebenarnya dalam leceh-leceh tu dia akan memberi input yang sangat baik pada kita. Dia akan memberi kita satu pengalaman, memberi kita pengetahuan, and then yang paling penting dia akan membuat kita berfikir. Right? So bila kita berfikir ni, kita gunakan otak kita dengan sebaiknya. So bila otak tu bergerak ataupun berfungsi dengan sepenuhnya, orang kata ada kajian mengatakan proses nak nyanyuk tu lambat sikit, sebab otak tu sentiasa bekerja, dia aktif. Kalau yang nyanyuk kalau cepat sangat nyanyuk tu mungkin penggunaan otak tu tidak digunakan dengan sepenuhnya. Ni kajian, bukan saya kata, kajian yang saya baca mengatakan begitu. So pada pelaporan KIK, kita perlu menepati requirements, ada keperluan-keperluan yang kita perlu fulfill, dan pada masa yang sama, saya rasa semalam dalam sesi bersama Cik Bakri dah terangkan mengenai rubrik dalam pelaporan KIK. Dan sekarang ni saya nak menyambung cerita tentang rubrik tersebut berdasarkan kepada bab-bab yang ada. Kan? Semalam Cik Bakri ada bincang ada 5 bab, betul tak? Dalam pelaporan KIK, selain daripada cerita penghasilan inovasi itu, dalam pelaporan KIK ada 5 bab yang kita kena buat. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi cuba ingat balik apa dia bab 1, apa dia bab 2, apa dia bab 3, bab 4, bab 5. Jadi dan dalam untuk hari ni, untuk pagi ni, saya hanya nak fokus kepada bab yang ketiga sahaja. Right? Bab yang ketiga sahaja. Bab ketiga adalah berkenaan dengan tindakan penyelesaian. Bab ketiga adalah tindakan penyelesaian, di mana dalam tindakan penyelesaian tersebut kita perlu memfokuskan ataupun kita perlu memasukkan elemen-elemen yang kita panggil sebagai kaedah pengendalian projek dan juga aplikasi alat kawalan kualiti. Jadi dua perkara ni dia akan berada pada bab 3. Tindakan penyelesaian. Jadi hari ni, untuk pagi ni, sesi pagi ni dalam masa sejam lagi, kita akan fokus kepada bagaimana nak menghasilkan bab 3 ni. Bagaimana nak menghasilkan bab 3. Bab 1 dan 2 kita dah settle dah. Kita dah dalam bab 1 kita dah nyatakan maklumat-maklumat tentang kumpulan kita, kan. Kita dah nyatakan keperluan-keperluan yang berkaitan. Kemudian bab 2 pun kita dah nyatakan
apa signifikan ya, okey, signifikan okey kita menjalankan projek ini. Begitu juga okey dengan sasaran ya, sasaran pelaksanaan projek ni okey kita dah nyatakan. So masuk okey kepada bab 3, kita dah fokus dah okey kepada tindakan penyelesaian okey kepada permasalahan yang wujud. Jadi dalam bab ini kita kena faham kaedah dan kita kena faham aplikasi. Ya. Jadi dalam pelaksanaan projek KIK ada 3 kaedah. Okey, ada 3 kaedah yang kita kena kena tahu. Okey, yang kita kena faham. Ya. 3 kaedah okey yang kita ada kaedah PDCA, kita ada kaedah design thinking, kita ada kaedah blue ocean strategy. So ada 3 kaedah ni bukan bermaksud kita kena buat menggunakan ketiga-tiga kaedah. Bukan. Kita hanya pilih satu kaedah sahaja yang bersesuaian. Okay? Kita nak pilih kaedah PDCA ke? Ataupun kita nak pilih kaedah design thinking ke? Ataupun kita nak pilih kaedah blue ocean strategy. Ya? Dan setiap kaedah-kaedah ni ada requirements dia yang tersendiri. PDCA ada requirements dia, design thinking ada requirements dia, blue ocean strategy ada requirements dia, dan kita nak pilih yang mana satu. Okay? Tapi dalam KIK Perkhidmatan Awam ni, kebiasaannya dan juga kebiasaannya dicadangkan, kaedah pengendalian projek yang dipilih oleh kumpulan adalah design thinking. Ya. Sebab design thinking ni dia kelihatan lebih mudah ya, dan juga lebih segar. Bukan nak kata PDCA ni tak bagus ataupun blue ocean ni susah ke whatsoever, tetapi biasanya kebiasaan yang dilihat dalam perkhidmatan awam ya, dalam KIK Perkhidmatan Awam, kebanyakannya kumpulan prefer menggunakan kaedah design thinking. Tak apa, kita boleh kita proceed. So kalau guna PDCA pun tak ada masalah. Kita boleh proceed juga. Guna blue ocean pun tak ada masalah. Boleh proceed juga. Tapi yang penting kita kena faham bagaimana setiap kaedah-kaedah ini berfungsi untuk menzahirkan ataupun untuk portray kita punya pelaporan. Right? Kalau pelaporan menggunakan kaedah PDCA, bagaimana rupa dia? Kalau pelaporan menggunakan kaedah design thinking, macam mana pula rupa dia? Kalau menggunakan blue ocean strategy, bagaimana pula rupa dia? Jadi ini yang kita kena betul-betul specify dalam dokumentasi kita. Right? Sekarang ni saya rasa kita dah faham lah. Kalau ada apa-apa soalan, just maklumkan pada saya dan kita akan terus bincang tentang untuk memperjelaskan apa-apa persoalan lah. So sekarang ni kita dah bincang tentang kaedah pengendalian projek. Ada 3 kaedah yang kita boleh guna. Dan untuk tujuan pelaporan projek, so nanti kita pilih mana kaedah yang paling sesuai. Dan saya just nak share sedikit tentang setiap kaedah-kaedah yang ada tersebut. So PDCA kalau dah biasa dengan KIK, memang dia dah familiar lah, dah orang dah selalu sebut PDCA dan sebagainya kan. Kalau yang baru involve dengan KIK, jadi PDCA ni adalah singkatan kepada Plan, Do, Check and Action. Ya, Plan, Do, Check and Action. Ini dinamakan sebagai kitaran Deming. Plan tu dimensi belah kanan sini. So plan, do, check, dan action. So ini adalah fasa-fasa yang ada dalam PDCA ya, untuk kita fulfill setiap requirements pada setiap fasa ni. So dalam dokumen kita nanti kita kena nyatakan plan bagaimana kita develop plan, bagaimana kita develop do, bagaimana kita develop check, bagaimana kita develop act. Kena diperjelaskan setiap fasa-fasa ini.
So apa ada dalam plan, apa ada dalam do, apa ada dalam check, apa ada dalam act. Jadi kita tengok dalam setiap elemen ni dia ada proses-proses dia ataupun aktiviti-aktiviti dia yang kita kena fulfill dalam PDCA ni. So kita tengok pula design thinking. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana PDCA, bagaimana design thinking. So cuma nak bagi tahu je dulu sekarang ni kita ada 3 kaedah pengendalian projek. Satu tadi PDCA, kita dah tengok fasa-fasa PDCA, ada plan, do, check, action. Dan yang kedua Suara hilang lagi Tak dengar. Tak ada suara. Itulah masalah masalah teknikal. Ya. Tak tahu kenapa dia mic dia ni okey. Saya terpaksa jauh ke saya hilang? Okey, tak jauh sangat. Ha? Jauh sangat ke? Jauh sangat ke tak jauh sangat? Terangkan balik pada PDCA. Okay, so sebab saya bila saya share slide, saya tak nampak sebenarnya apa yang berlaku dekat dekat screen Google sebab nak pasang 2 device takut jadi echo pula. So macam ni, saya turn off saya punya video dan saya fokus kepada voice sahaja. So saya rasa hopefully dia akan menyelesaikan masalah inilah. Kadang-kadang line internet ni betul-betul tak konsisten. So saya share balik. Kalau misal kata ada saya hilang lagi, maybe boleh bercakap dengan saya. Bercakap dengan saya supaya saya boleh cepat sikit alert. Kalau sebab tadi bila angkat tangan rupanya bila dekat screen tu, bila dekat slide saya tak nampak pun bila saya share slide tu. Alright, so saya share sekali lagi. Mana tadi? Sini. Okey. Okey. Sini ke ataupun dah pergi kepada sini? PDCA lagi. PDCA lagi. Okey, so perbincangan saya tadi, apa yang saya share dengan rakan-rakan semua tadi, PDCA ni dia ada fasa. So ini adalah fasa-fasa yang kita akan fulfill dalam kita punya penghasilan bab 3 tu. Bab 3 dalam dokumentasi tu, ini adalah fasa-fasa yang kita akan develop lah. Kita ada plan, kita ada do, kita ada check, kita ada action. Okay, nanti saya akan explain sikit apa yang perlu ada pada plan, apa yang perlu ada pada do, apa yang perlu ada pada check dan juga apa yang perlu ada pada action. Jadi setiap plan ni ada setiap fasa ni ada aktiviti-aktiviti dia yang kita kena kita kena buat lah, kita kena fulfill. Ada aktiviti, ada analisa yang kita kena buat. Jadi apa yang rakan-rakan semua nampak sekarang ni, ini yang kita sebut sebagai kitaran Deming. Nanti kalau kita baca buku ke apa tiba-tiba sebut kitaran Deming, apa dia kitaran Deming ni? Inilah dia kitaran Deming ni, dia memang dia adalah life cycle kepada fasa-fasa di dalam PDCA. Kita ada plan, kita ada do, kita ada check, kita ada action. So selain daripada PDCA,
kaedah pengendalian projek ataupun kaedah pengendalian projek yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan satu lagi design thinking, ya. Kita ada kaedah design thinking. So design thinking ni ada 5 fasa. Right? Ada 5 fasa yang kita kena fulfill. Tadi PDCA ada 4 fasa. So dalam design thinking kita ada 5 fasa. Jadi setiap ke-5 fasa ni kita perlu laksanakan aktiviti-aktiviti dia. Aktiviti dan analisa dia. Jadi fasa empathize, apa aktiviti dia, apa analisa yang kita perlu buat. Kemudian pergi pula ke fasa define, apa aktiviti dia, apa analisa yang kita kena buat. Pergi pula ke fasa ideate, apa aktiviti, apa analisa. Samalah juga prototype dan test. Kita kena ikut flow ni. Bermula dengan empathize, define, ideate, prototype dan juga test. Sama juga dengan PDCA tadi. Bermula dengan plan, do, check, action. Right? Jadi setiap fasa-fasa ni ada aktiviti-aktiviti yang kita kena buat, ada analisa-analisa yang kita kena buat. Okay? So kita dah ada PDCA tadi, kita dah ada design thinking. Okay, and the third one, kita ada blue ocean strategy. So blue ocean strategy ni dia tak ada fasa. Saya bukan tak ada fasa, tapi dia lebih kepada konsep. Ya, dia lebih kepada konsep. Bagaimana kita mengubah sesuatu keadaan yang biasa, ya, keadaan sedia ada, kita ubah kepada satu keadaan baru yang tidak lagi dipelopori oleh mana-mana orang yang lain, ataupun oleh mana-mana organisasi yang lain. Dia memang totally different. So nanti dia akan ada steps dia juga, akan ada aktiviti-aktiviti yang kita kena fulfill untuk menjadikan situasi sedia ada ni kepada situasi baru yang dikenali sebagai blue ocean strategi. Di mana dalam blue ocean strategi ni kita membentuk satu inovasi baru, yang mana inovasi tersebut memang first in market, ya, tidak ada persaingan langsung. Dia memang sangat-sangat different lah. Itu yang kita namakan sebagai blue ocean strategy. So dalam blue ocean strategy ni, kalau kita nak menggunakan blue ocean strategy dalam dalam projek KIK kita, so kita kena ada fasa ada steps yang kita kena laksanakan, ya. Ada perkara-perkara yang kita perlu develop, ya, untuk memberikan pembuktian kepada pelaksanaan projek KIK menggunakan kaedah blue ocean strategy. Okey. Jadi sekarang saya rasa rakan-rakan daripada JPS, sama ada especially kepada yang baru nak berjenak-jenak dengan KIK ni dah mula faham, ya. Bila kita nak buat projek KIK, bila kita nak menyediakan dokumentasi, kita kena faham ada 3 kaedah pengendalian projek yang kita perlu persembahkan dalam dokumentasi kita. Tetapi bukan kita pilih ketiga-tiganya. Kita hanya pilih salah satu yang paling relevan, ataupun salah satu yang paling mudah untuk kita buat, senang cerita. Kan? Salah satu yang paling kita rasa kita boleh menepati setiap fasa-fasa ataupun setiap fasa-fasa dan juga aktiviti-aktiviti yang ada. Right? Jadi kalau ada permasalahan, just let me know. Sekarang ni saya nak cerita secara lebih detail, ya, apa fasa-fasa yang ada dalam PDCA, dalam design thinking dan juga dalam BOSS, dalam blue ocean strategy ni tadi. Apa fasa-fasa yang ada, sebab kita kena ikut fasa-fasa ni dalam dokumen kita nanti. Kita kena ikut fasa-fasa ni daripada fasa yang pertama, fasa yang kedua, ketiga, keempat, kalau ada kelima akan pergi kepada fasa yang kelima, dan tak boleh skip
Okey, fasa-fasa tersebut kita tak boleh skip dan tak boleh nak terbalik-terbalikkan dia. Nak buat ini dululah. Yang satu lagi ni kemudian skip, tak boleh. Dia kena ikut dia punya progress fasa tersebut. Okay, progress setiap fasa dalam PDCA, dalam design thinking ataupun dalam Blue Ocean Strategy. Dia ada sequence dia. Kita tak boleh nak suka-suka nak tukar dia punya sequence. Okay, kalau tukar dia punya sequence, automatically kaedah tu akan jadi salah dan markah pun akan jadi kurang. Markah yang kita akan dapatlah untuk dalam pemarkahan pelaporan projek tu. Bila kaedah tak betul, so markahnya akan kurang. Okey, kalau betul dapat markah yang tinggi. Okey, kalau tak betul markah kurang ataupun mungkin tak ada markah langsung. So kita tak naklah sampai ke tahap itu, kan? Sebab itu kita cuba faham setiap perkara-perkara tersebut supaya nanti pelaporan kita kemas, dan paling penting pelaporan kita komprehensif. Okay, so dalam kita tengok dulu untuk PDCA, dalam fasa dan juga aktiviti PDCA ni, yang kita kena nyatakan dalam dokumen kita nanti, right? So kita ada untuk fasa plan, kita ada aktiviti-aktiviti yang kita kena fulfill, which is mengenal pasti projek, pemilihan projek, analisis projek, penetapan sasaran. Tetapi saya rasa dalam dokumen KIK mampu penetapan sasaran ni dia berada pada bab yang kedua, kan? Pada bab yang kedua. Tapi tak apalah, kita just skip untuk penetapan objektif ataupun sasaran projek. Kemudian seterusnya adalah cadangan penyelesaian dan penambahbaikan. Ini semua berada pada fasa plan. Jadi setiap elemen yang ada dekat sini, dalam konteks ini kecuali penetapan objektif dan sasaran projek, ya, setiap elemen yang ada dekat sini perlu dianalisa. Nanti saya akan bincang, kita akan tengok bagaimana kita boleh kita melaksanakan aktiviti-aktiviti menganalisa tu. Kemudian kita sampai kepada fasa yang seterusnya, do, di mana pelaksanaan kepada cadangan penyelesaian ni tadi. Di fasa plan ni kita bincang-bincang, akhirnya kita dapat ketetapan, kita rancang nak selesaikan masalah tersebut ataupun kita nak laksanakan inovasi tersebut. On paper. Kemudian bila sampai kepada fasa do ni, kita laksanakan. Laksanakan dekat sini kita bina. Kita bina inovasi kita tersebut pada fasa do dalam PDCA. Kemudian dekat sini pelaksanaan ni kalau dalam bahasa hari ni kita sebut sebagai penghasilan prototype. Kita menghasilkan prototype kepada cadangan penyelesaian tersebut. Jadi itu pelaksanaan di sini. Kemudian prototype tersebut kita akan uji, check pada fasa check untuk menilai dia punya keberkesanan, untuk menilai kualiti dia. Kita akan uji dulu, pengujian ni kita akan uji dulu dalam fasa check. Ada nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat pengujian, dan juga at the end tu pada fasa act tu kita akan buat penyeragaman. So penyeragaman ni maksudnya kita dah inovasi yang kita laksanakan tadi kita akan seragamkan. Nanti saya perjelaskan lagi. Ini cuma nak bagi awareness lah ataupun sedikit input kepada rakan-rakan berkenaan fasa-fasa yang ada dalam aktiviti PDCA. Kalau siapa yang dah biasa ni kira macam refresh lah. Kalau yang belum biasa, so ini adalah mungkin perkara baru, ilmu baru yang rakan-rakan semua dah dapat pada hari ini, ya. Dan seterusnya kita pergi kepada apa fasa dan aktiviti-aktiviti yang ada dalam design thinking, ya. Apa yang ada dalam design thinking? So,
dalam design thinking tadi kita dah sebut, kita dah tengok dia bermula dengan empati. Dalam empati ni dia ada beberapa aktiviti. Empati ni maksudnya kita melihat satu suasana dan kita merasakan keadaan tersebut perlu ditambah baik, ataupun keadaan tersebut perlu diselesaikan, sekiranya ada masalah-masalah yang wujud. Jadi dalam konteks itu kita berempati. So dalam design thinking, empati ni dia menepati apa yang ada dalam proses KIK yang kita kenali dia sebagai pemilihan masalah. Macam dekat plan tadi, pemilihan masalah ni, mengenal pasti masalah ni, dia berada pada plan. So sekarang ni pemilihan masalah. So kita mencetuskan empati dengan membuat pemerhatian kepada keadaan sekeliling kita. Kita bertanya dengan beberapa orang responden kita apa yang berlaku. Responden kita ni depends lah, sama ada staff di jabatan kita ke, ataupun kalau kita nak melihat dalam ruang lingkup yang lebih besar, apa yang dialami sendiri oleh pengguna-pengguna ataupun masyarakat kita dekat luar sana. So macam JPS kan, JPS, apa JPS punya objektif? Apa misi dan visi JPS? Jadi sekarang ni kalau belum ada projek, boleh difikirkan sama ada projek tersebut akan fokusnya kepada pengguna jabatan ataupun fokusnya kepada masyarakat secara keseluruhannya. Jadi dekat sini kita akan melihat elemen-elemen ini. So bila kita dah lihat, kita tanya kepada pihak yang berkenaan, kalau kepada staff tu kepada staff lah, apa masalahnya. Mula kita lihat Allah susahnya nak buat benda tu. Contoh macam tu lah. Kemudian bila kita dah kata susahnya nak buat benda tu, so kita tanyalah tuan punya badan yang membuat tu, kenapa boleh jadi susah? Kan? Apa yang susahnya? Kemudian kita cuba pula sendiri nak tahu betul ke susah? Jadi ini yang ada pada empati. So kalau dalam konteks yang lebih besar, sekiranya let's say JPS nak develop projek ni kepada ruang lingkup yang besar, kepada masyarakat, kepada negara. So kita lihat dalam apa yang dialami, dirasai oleh masyarakat dekat luar sana yang berkaitan dengan JPS. Daripada situ kita tengok, let's say saya tak pasti sangat apa aktiviti-aktiviti di bawah JPS ni kan, tapi boleh fikir bagaimana ruang lingkup tersebut. So bila kita kita lihat let's say ada pengguna begitu begini, dan kita bila kita lihat tu kita rasa masalah yang dialami oleh pengguna tu berkaitan dengan fungsi jabatan kita. Kan? Jadi kemudian bila kita dah lihat tu, kita tanya apa yang menjadi masalah. Kita nak dapatkan feedback daripada pengguna ataupun daripada masyarakat. Kemudian kita cuba sendiri, betul ke macam tu? So bila kalau kita tak cuba keadaan tu, kita tak tahu. So kita kena cuba. Sebab nanti elemen-elemen ni akan membantu kita untuk kita buat cadangan kepada tindakan penyelesaian. Ya? Ataupun nak senang cerita, dalam pemilihan masalah ni ada aduan-aduan yang diterima dalam mesyuarat contohnya. Ada staff mengadu ataupun staff menyatakan dalam perkara-perkara berbangkit dalam dalam mesyuarat. Ada sesuatu berlaku, ada sesuatu ada sesuatu yang perlu ditambah baik. So dalam mesyuarat membincangkan perkara tersebut, so akan berlaku jugalah elemen-elemen empati ni. So akan ada soalan, akan ada pertanyaan untuk kita berempati tentang sesuatu masalah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita nak slotkan empati ni dalam projek
projek KIK kita. Ya, okay, dalam penghasilan dokumentasi tu nanti. Kemudian okay, dalam fasa seterusnya kita ada define, ya. Define ni maksudnya kita memperjelaskan masalah. Ya, bila kita dah ada masalah tu tadi, daripada empati tu kita nak jelaskan. So bila kita jelaskan ni, so kita kena kita kena cari. Kita kena cari punca. Kenapa masalah tersebut berlaku? Apa yang terjadi sebenarnya? So sebab kalau kita tak tahu apa yang berlaku, so bagaimana kita nak membuat cadangan penyelesaian. So saya kena cepat-cepat dah ni, dah pukul 10 rupanya. So kemudian kita pergi kepada fasa yang seterusnya dalam design thinking, kita ada fasa ideate. So fasa ideate ni tadi hasil daripada kita define tadi, penjelasan kepada masalah tu tadi. So kita akan cuba untuk generate idea. Kita akan cuba untuk jana idea kita, apa cadangan-cadangan penyelesaian yang kita akan buat untuk menambah baik keadaan semasa tu tadi. So kita akan kita akan ada beberapa aktiviti di bawah fasa ideate ni. Nanti saya akan tunjukkan. Ya. Dan seterusnya apabila kita dah ada cadangan dalam ideate ni tadi, so kita pergi kepada fasa yang seterusnya, iaitu prototype. So prototype ni kita dah pun membina cadangan penyelesaian tersebut. Kita punya solusi kreatif tu, kita dah bina. Ini dalam fasa prototype. Dan fasa yang terakhir dalam design thinking, testing, pengujian. So dekat sini kita akan uji prototype tersebut, adakah dia betul-betul memenuhi keperluan permasalahan tersebut. Betul-betul memenuhi keperluan pengguna yang masalah tersebut ataupun tak. Kalau pengguna bila kita dah test tu, kita dah buat uji cuba ke ataupun uji lari ke, kita dah test semua, betul pengguna kata okey. Pengguna kata okey, so kita implement. Kalau pengguna kata macam ada yang tak kena, macam tak betul lagi ni, macam tak best lagi ni, so kita kena iterate. Iterate ni kita kena lihat balik, kat mana kelompongan tersebut. Kat mana yang missing, kat mana yang lacking. So kita kena adjust sikit balik prototype kita tu sebelum kita implement inovasi yang kita hasilkan. So itu fasa-fasa yang ada dalam design thinking. Ada berapa fasa? Ada 5 fasa. So kita pergi kepada untuk BOS pula. Untuk BOS dia ada 4 elemen ini. Ada kejutan visual, ada pendorongan visual, ada pameran strategi visual, ada komunikasi visual. Jadi ini pun sama. Apa aktiviti, apa analisa yang akan berlaku pada setiap komponen-komponen ini. So nanti kalau sempat saya akan tunjukkan apa benda yang analisa untuk BOS ni, dia agak berbeza dengan PDCA dan design thinking. Sebab BOS ni dia ada banyak borang-borang. Dia ada banyak borang-borang, dia ada banyak table yang kita kena isi pada setiap fasa-fasa yang tersebut. Tapi kalau untuk design thinking dengan juga PDCA, dia lebih kepada analisa-analisa menggunakan tools yang kita sedia ada. Right? So sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak minta respon. Dengar ke tak dengar? Puan Zura, boleh ambil masa sebab masa sampai tengah hari, so nanti boleh adjust lah masa. So maknanya apa yang saya share tadi didengar dengan baik dan nampak dengan baik ya? Ya, dengar. Alhamdulillah. Setakat dia tak ada apa-apa soalan lagi ya? Puan nak tanya sikit. Ya. Kebanyakan lah, majoriti rasanya dekat jabatan lain kita tak tahu lah kan, tapi ada setengah tu kita ada produk dulu. Kita ada produk dulu and then kita kerja backward. So bagi pendapat Puan lah yang dah duduk ikut banyak termasuk dengan Cik Bakri kan,
yang mana mudah? Sama ada kita pergi PDCA ataupun lebih kepada design thinking? Sebab majoriti kebanyakan yang kita ni rasa produk ada dulu, lepas tu kita terpaksa kerja backward kan. Sebenarnya memang Sebab kebanyakannya rasa sebab kita jabatan teknikal kadang-kadang benda-benda tu kita terjumpa dulu, kita try error, kita jumpa benda tu, lepas tu kita nampak benda tu dah boleh pergi jauh dengan ni, kita terpaksa backward kan. So that's why kemungkinan lah kebanyakannya dalam jabatan, especially mana-mana pun, bila kita kerja backward ni mungkin ada step yang Puan masukkan tu, mungkin kita terlepas pandang yang kita pakai 5W ke apa ke semua tu, kadang-kadang tempat dia tu kita letakkan di tempat yang tak sepatutnya lah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Okay, walaupun projek tu dah ada, kita buat pula analisa tu secara backward, tak ada masalah. Kan? Cuma apa yang kita kena fulfill dekat sini, kita sebenarnya lagi mudah, sebab the idea tu dah ada, dalam konteks pelaksanaan ataupun dalam konteks inovasi tu bendanya dah ada. So kita boleh specify mana yang lebih sesuai, sama ada PDCA ataupun design thinking. Sebab fasa-fasa yang ada tu kita boleh create untuk design thinking, untuk empathy ataupun untuk define. Kita boleh je kita boleh wujudkan elemen-elemen tersebut. Yang akhirnya dia akan menjawab kepada inovasi. Begitu juga dengan PDCA pun sebenarnya. Kita boleh kita boleh olah. Setiap fasa-fasa tu, dan akhirnya dia menjawab kepada inovasi yang kita ada. Jadi tak ada masalah. Jangan risau. Misal kata alamak kita ni dah ada inovasi, tetapi ceritanya kepada cerita progress kepada inovasi tu kita tak ada masalah. Kita boleh olah supaya menepati setiap fasa-fasa yang ada dalam setiap kaedah tu. Sebab fokus kita dalam dokumentasi ataupun dalam pelaporan, kita nak tunjukkan progress. Kita nak tunjukkan progress inovasi kita tu. Jadi itu nanti dekat lampiran lah surat-surat tu, itu yang kita kena backdated. Itu aja lah. Betul. Cuma bila kita olah ni, jadi kita kena olah dengan orang kata secara berhemah dan secara bijak. Sebab dalam fasa-fasa tu dia ada melibatkan pergerakan tarikh, yang mana kita akan tunjukkan nanti dalam kita punya carta perbatuan. So dia ada fasa bermulanya projek, fasa pelaksanaan projek, sehingga projek tersebut dilaksanakan. Jadi dekat situ bila kita backward, saya rasa semua orang faham, bila kita backward bermaksud tarikh-tarikh yang berkenaan juga kita kena backward supaya selari dengan dengan penceritaan kita, proses kita tu. So nanti bila kita siapkan kita punya carta perbatuan tu nanti, so kita akan dapat lihat fasa empathy tu di mana, so fasa define tu di mana. Kemudian kalau ada surat ke, kalau ada minit-minit yang berkenaan, mesti mengikut tarikh-tarikh yang kita nyatakan dalam gancat kita tu. Jadi itu dekat situ kita kena careful sikit. Kita kena careful. Tapi menjawab persoalan tuan tu tadi, tak ada masalah pun sebenarnya. Pilih je lah yang mana satu design thinking ataupun PDCA. Tapi macam saya cakap tadi, design thinking tu dia lebih lebih mudah untuk dilaksanakan sebab nanti saya tunjukkan beberapa cadangan penggunaan tools dalam design thinking tu dia lebih simple dan juga dia lebih lebih spesifik dan justify. Jadi kalau saya tak tahu sama ada saya patut cakap begini ataupun tak dengan JPS ni, tapi kalau nak mudah guna design thinking. Gitu.
Kalau PDCA pun okey, tak ada masalah. Okay, cuma PDCA ni dia analisa dia agak details. Kalau rasa selesa dengan PDCA, kita go for PDCA. Tapi kalau kita rasa kita nak buat cepat, nak buat pantas, kita tak nak gunakan analisa yang complicated sangat, kita pergi kepada design thinking. So begitu saja proses dia. Sebab ini kita dokumentasi ni kita yang create, kita yang olah. So kita akan buat ikut kesesuaian ataupun ikut cerita yang ada dalam dalam pemikiran kita lah ataupun dalam perbincangan kita. Cuma yang menjadi keperluan tu kita kena pastikan kita fulfill setiap fasa. Sebab itu kita namakan dia sebagai QC story. So QC story tu perlu kita fulfill daripada the first fasa sampailah ke fasa yang terakhir, barulah komprehensif. Kalau tak dia tak komprehensif, bila loop here and there tu, so dia akan menyebabkan markah kurang dan juga QC story kita jadi tak tepat. So bila tak tepat tu dia akan efek kepada penceritaan pelaporan secara keseluruhannya. Jadi itu dia. Saya harap sedikit menjawab ya apa yang ditanya oleh tuan tadi. So ini secara ringkas saya rangkumkan ketiga-tiga kaedah pengendalian projek beserta dengan fasa-fasa yang kita perlu fulfill. Ya, beserta dengan fasa-fasa yang kita perlu fulfill. Right? So, dalam bab 3 tindakan penyelesaian ni, dia ada elemen-elemen ini. Dalam kolom proses KIK ni, dia ada pemilihan masalah, dia ada penjelasan masalah, dia ada penjanaan idea untuk cadangan penyelesaian masalah, kemudian kita membina cadangan penyelesaian, kita buat pengujian kepada cadangan penyelesaian dan juga pelaksanaan cadangan penyelesaian. Jadi ini proses dia dalam bab 3. So dalam bab 3 ni kalau secara generalnya inilah dia. Tetapi kalau saya dengan Cik Bakri bersama tim JKR, dia ada rubrik yang sedikit berbeza. Dia bukan berbeza lah, tapi dia ada tambahan. Dia ada tambahan dekat bab 3 ni, ciri-ciri kelestarian. Tapi in general inilah apa dia. Inilah dia. Nanti kalau JPS nak tambah elemen kelestarian contohnya, tambah dekat bab 3. Tapi tu sebab tadi Cik Nomi cakap akan ada perbincangan berkenaan rubrik kan. So terpulanglah keadaan dia macam mana. Tetapi secara generalnya untuk proses KIK ni dalam bab 3 ni inilah 6 perkara yang kita akan fulfill, yang kita akan analisa. Ya, kita akan buat analisa dalam pemilihan masalah, analisa dalam penjelasan masalah, analisa dalam penjanaan idea, analisa dalam kemudian kita akan membina, menguji dan juga melaksanakan. Nanti saya akan tunjukkan apa aktiviti yang berada pada setiap proses ni. Dan kalau pergi kepada fasa untuk pemilihan masalah ataupun pemilihan kita nak tentukan apa benda yang kita nak buat ni, kalau PDCA plan, design thinking, empathy. Kalau BOSS kejutan, visual. So, kemudian kepada untuk menjelaskan masalah, menjana idea untuk cadangan penyelesaian, kemudian untuk membina cadangan penyelesaian tu, kalau PDCA dia berada pada fasa do. Tapi kalau design thinking, dia tapau tiga-tiga fasa ni. Define, ideate, prototype, berada kepada berada di setiap komponen ni. Ya. Dan kalau BOSS, dia berada di bawah fasa penerokaan visual. Untuk pengujian, kalau PDCA, check, design thinking, testing. Kalau BOSS, pameran strategi visual. Kemudian kalau pelaksanaan PDCA pada fasa action, design thinking pada fasa implement, BOSS pada fasa komunikasi visual. Jadi kalau faham yang ini,
So kerja kita akan jadi lebih mudah. Ini untuk bab 3 je tau. Okey, bab 3 sahaja. Kita dah ada 2 bab, bab 1 dan 2. Okey, dan nanti kita ada bab 4 dan 5. Dan saya rasa memang Cik Bakri dah cerita pun kan. So kini dalam bab 3, inilah elemen-elemen yang kita perlu masukkan dalam dokumentasi kita. Right? So sekarang ni saya nak share pula tentang apa alat-alat kawalan kualiti yang sesuai, tools yang sesuai yang kita nak gunakan dalam setiap fasa-fasa kaedah pengendalian projek ni. Ya. So kita kena identify. Kita kena identify alat-alat kawalan kualiti ataupun quality control tools ataupun biasa kita sebut tool saja yang sesuai untuk setiap fasa. Okey. Ingat tadi kan pemilihan masalah, pemilihan masalah. So apa tools yang sesuai? So tools untuk pemilihan masalah, so kita ada beberapa tools, kita ada beberapa tools yang dicadangkan. Dan bukan bermaksud apa yang ada nampak dekat sini kita kena buat semuanya. Tak ada. Kita pilih je mana yang bersesuaian. Kita boleh buat analisa metrik sebagai tools untuk menganalisa pemilihan masalah. Ataupun kita boleh buat soal selidik untuk menganalisa pemilihan masalah. Ataupun kita boleh buat analisis SMART untuk analisa pemilihan masalah. Ataupun force ranking ataupun apa-apa saja tools yang bersesuaian yang menjurus kepada pemilihan masalah. Apa tools dia? Apa alat yang kita gunakan untuk kita menganalisa pemilihan masalah yang kita nak letak dalam kita punya dokumen. Pilih yang mana-mana satu yang bersesuaian. Dan dekat sini memang perlu kepada ahli-ahli kumpulan KIK untuk dapatkan knowledge, untuk dapatkan sedikit kemahiran bagaimana nak mengguna dan juga bagaimana nak mengaplikasikan tools tersebut. Kena faham. Analisa metrik tu benda dia macam mana. So macam mana nak gunakan, macam mana nak develop analisa metrik. Analisis SMART tu apa? So macam mana kita nak develop analisis SMART. So itu kena kita kena cari. Kita kena belajar lah. Kalau tak tahu tu kena belajar. Kena dapatkan input. Bagaimana kita nak membina setiap tools tersebut. Sebab setiap tools, setiap analisis tu dia ada cara dia. Dia ada teknik-teknik dia yang kita kena faham. Dan sebenarnya tak susah pun. Nak faham setiap tools ni. Cuma kita kena explore. Ya. Kemudian kita pergi kepada penjelasan masalah. Ya, kita pergi kepada penjelasan masalah. So dalam penjelasan masalah ni kita sebenarnya akan lihat perincian kepada masalah ataupun latar belakang masalah tersebut. Ya. Kemudian kita nak tengok ada slide tak? Sebab tak ada show dekat pada dia. ya ke? Belum ada slide lagi. Memang tengah slide ni pun. Oh tak ada nampak pada peserta. Tak share. Tak share. Okey, jap ya. Okey. Tadi lama ke saya tak share? Lama. Ya, kenapa tak cakap? Ingatkan memang cakap je tak share. Kita semua presentation saya semua ada slide. Semua ada slide. Okay, so maknanya yang ada nampak kat depan ni tadi yang sekarang ni QC story kaedah pengendalian projek KIK. Tadi tak nampak lah ni. Okey, peserta bagi tahu Puan Azura dekat mana nak mula balik. Tadi nampak? Ni memang tak nampak tadi. Yang ni tak nampak tadi kan? Ini tak nampak tapi nak faham lebih kurang lah tapi tadi tak nampak jelas lah. Sebab Tapi faham lah. Rubik. Okay. Sebab tak nampak kan? So kalau tak nampak ke atau tak dengar ke memang kena maklumkan pada saya sebab tadi saya rasa saya memang share tapi mungkin in the middle tu dia tiba-tiba hilang dengan sendirinya ke tak tahulah kan.
Tapi semua presentation saya semua ada slide lah. So kalau next kalau ada lagi hilang tu maksudnya ada masalah. Okay, so saya recap balik untuk kaedah pengendalian projek ni. So kita ada dalam bab 3 tindakan penyelesaian ni, basically kita ada 6 proses. Yang mana 6 proses ni dia perlu menepati setiap fasa-fasa dalam kaedah pengendalian projek ni. So kalau kita tengok PDCA ni dia ada 5 fasa. Design thinking ni dia ada 5 PDCA ada 4 fasa. Design thinking ada 5 fasa. So implement iterate ni adalah following steps. Kita tak sebut fasa, kita sebut sebagai following steps. Kemudian dalam BOSS ada 4 fasa yang kita kena fulfill. Dan setiap fasa tu dia akan menjelaskan kepada proses-proses KIK ni. So dalam proses KIK ada 6, daripada pemilihan, penjelasan, pencernaan idea, membina cadangan penyelesaian, pengujian dan akhirnya inovasi tersebut dapat dilaksanakan. So ini semua kita kena ceritalah. Ini kita sebut sebagai QC story dalam kita punya dokumentasi. Right? So kita pergi balik kepada alat kawalan kualiti. So tadi saya rasa jelas kot apa yang kita dah bincangkan tentang tools dalam dalam setiap fasa-fasa yang kita nak develop. Jadi dalam ni tadi kan pemilihan masalah, penjelasan masalah, pencernaan idea ni semua ada tools yang kita kena develop untuk menganalisa setiap perkara-perkara tersebut. So dalam pemilihan masalah ini adalah tools dia. Analisis matrix, soal SIDIC, SMART, force ranking dan lain-lain ni lah. Basically tadi dapat mendengarkan apa yang saya dah sebut tadi. So kita pilih mana tools yang paling bersesuaian. So kita kena tahu, kita kena faham bagaimana apa direction setiap tools tersebut untuk kita supaya kita dapat pilih setiap tools yang bersesuaian dengan keperluan kita. Right? Ini cadangan. Ini beberapa cadangan yang boleh digunakan untuk menganalisa pemilihan masalah. Kemudian untuk seterusnya untuk menjelaskan masalah. So menjelaskan masalah ni kita melihat kepada perincian masalah ataupun latar belakang masalah. Begitu juga dalam penjelasan masalah ni kita kena analisa punca masalah. Ya, kena analisa punca punca masalah. Ya. Jadi dalam perincian dan juga analisa punca masalah ni ada tools yang kita kena guna. Ya, ada tools yang kita kena guna, apa teknik-teknik ataupun apa tools yang kita nak guna. So dicadangkan ada beberapa cadangan kat sini. Untuk perincian masalah kita boleh gunakan tools ataupun teknik 5W1H. Ya. Dan untuk analisa punca masalah kita boleh gunakan rajah sebab akibat, rajah hubung kait, peta minda, rajah affinity, rajah sistematik dan apa juga yang berkenaan. Ya, apa juga yang sesuai. Pilih mana-mana yang bersesuaian. Macam untuk perincian masalah ni, selain daripada kita gunakan teknik 5W1H, kita juga boleh gunakan teknik journey map, ya, journey map. Untuk kita memperincikan masalah tersebut. Sebab kita nak lihat ruang lingkup masalah tersebut. So kita boleh gunakan teknik 5W1H ataupun saya lupa nak masukkan dekat sini, kita boleh gunakan journey map untuk kita melihat apa sebenarnya yang berlaku. So journey map ni kita boleh develop menggunakan skrip, let's say pertama apa, kedua apa, ketiga apa, ataupun kita boleh tunjukkan gambar beserta dengan caption masalah tersebut. Masalah kita nak selesaikan masalah apa. So kita ambil gambar bagaimana masalah tersebut berlaku. Let's say staff terpaksa mengangkat mengangkat besi yang berat ke, staff terpaksa ataupun pengguna terpaksa berjalan di pesiar
berjalan kaki tu tak ada hadang keselamatan ke, itu antara konteks masalah. So kita tunjukkan, kita perincikan dalam perincian masalah tersebut sama ada menggunakan teknik 5W1H ataupun kita gunakan journey map. Tapi yang paling orang kata sesuai dan komprehensif dalam perincian masalah memang kita gunakan teknik 5W1H. Sebab kita nampak terus bila kita bina je 5W1H ni, kita terus nampak ruang lingkup masalah tersebut. Right? Nanti saya tunjukkan sedikit. So untuk kemudian bila kita dah ada masalah, kita kena analisis punca dia pula. Kenapa wujudnya masalah tersebut? So kita boleh gunakan beberapa analisa yang ada dekat sini, bukan guna semua tapi pilihlah salah satu yang berkaitan, salah satu yang paling mudah untuk kita gunakan. Salah satu yang paling kita rasa paling confident lah, paling confident untuk kita develop, paling confident untuk kita explain. Pilih mana-mana yang bersesuaian, yang reflect kepada masalah yang kita dah jumpa tadi. Sebab kita sekarang ni dalam fasa untuk penjelasan kepada masalah. Kemudian yang ketiga tadi, menjana cadangan penyelesaian kan. So apa tools, apa alat kualiti untuk kita menjana cadangan penyelesaian? Ada beberapa tools ataupun ada beberapa teknik yang ada dekat sini yang juga kita boleh pilih. Kita boleh pilih beberapa lah sebenarnya. Beberapa cadangan tools yang sesuai. So kalau kita tengok pilihan dekat sini, kita ada analisa pro and contra, ada analisa SWOT, ada analisa force field, rajah pokok, smart scamper, HOQ, rantaian jaya inovasi. So kita pilih mana yang bersesuaian dengan kita punya kaedah pengendalian projek tu tadi. Design thinking ke ataupun PDCA, ataupun BOSS tadi. So kita kena jadi sebab tu tadi saya ada maklumkan kan. Kita kena faham bagaimana direction analisa pro and contra ni contoh. Pro and contra ni nak buat apa? SWOT ni kita nak dapatkan apa? Force field ni kita nak dapatkan apa? So kita kena faham. Daripada situ kita akan dapat menggunakan setiap tools ni dengan baik supaya kita dapat menganalisa cadangan penyelesaian kita. Jadi itu dia cerita dia untuk tiga proses dalam bab yang ketiga tu. Kita mula tadi dengan pemilihan masalah, apa tools yang sesuai, penjelasan masalah, apa tools yang sesuai, kemudian cadangan penyelesaian masalah, apa tools yang sesuai. Ini tadi. Pemilihan masalah, penjelasan masalah, idea untuk menyelesaikan masalah tu. Dan setiap apa yang kita nyatakan dekat sini perlu disertakan dengan pembuktian dan perlu ada analisa. So analisa ni lah tadi kita gunakan tools ni semua. Tools ni semua ni ada tujuannya adalah untuk menganalisa. Dan buktinya pada apa? Buktinya pada dokumen-dokumen sokongan yang nanti kita perlu lampirkan dalam lampiran dokumentasi. So dokumen-dokumen sokongan ni sama ada surat, minit mesyuarat, gambar-gambar, lakaran, ataupun poster-poster yang berkaitan, apa bahan yang kita rujuk, itu adalah pembuktian kepada setiap proses yang kita dah fulfill ni tadi. Pemilihan masalah, apa analisa dia, and then apa pembuktian dia. Menjelaskan masalah, apa analisa dia, and then apa pembuktian dia. Untuk menyelesaikan masalah, apa analisa dia, apa pembuktian dia. Jadi ini kita kena, ini semua kita kena fulfill, sebab dia melibatkan markah.
Kalau markah kalau kita tak fulfill, so markah tu dia akan akan berkurang, ataupun kalau tak ada, dia akan tak ada markah lah. Jadi kalau boleh kita nak pastikan kita dapat markah penuh, supaya bila markah penuh, so bila kita kira kumulatif markah nanti, so potensi untuk kita berada pada orang kata pada keadaan yang selesa dalam pertandingan tu dia sangat cerah lah. So ini elemen-elemen yang kita kena fulfill dalam bab 3. So nanti saya akan sambung lagi. Dia ada lagi ada 3 lagi yang saya tak sebut. Membina cadangan penyelesaian, pengujian cadangan penyelesaian, pelaksanaan cadangan, penyelesaian. 3 lagi ni saya tak sebut. Sebab lepas ni saya akan mention sebab saya nak ceritakan dulu tentang cadangan. Ini saya cadangkan, cadangkan apa tools yang sesuai untuk menghasilkan dokumentasi ataupun pelaporan KIK ni menggunakan kaedah-kaedah yang kita dah sebut tadi. Saya punya explanation ni lebih kepada nak memberikan kefahaman, untuk memberikan kefahaman kepada rakan-rakan bagaimana kita boleh gunakan tools dalam setiap kaedah yang kita pilih. So sekarang ni saya nak menunjukkan QC story tu. QC story, bagaimana proses-proses tadi kita develop menggunakan ataupun menggunakan tools-tools yang ada supaya setiap proses-proses tersebut dianalisa dengan baik. Jadi sekarang ni dah dekat 10.30. Kalau saya kata nak take a break ke ataupun macam mana? Cik Nomi ataupun Cik Bakri? Okey, tak apa. Hunter track pun tak panjang. So tak apa, kita macam mana Cik Nomi? Terus nak terus yang ini, kalau ini pun ambil masa dalam dekat sejam lah. Tak sampailah dalam setengah jam macam tu. Kami rasa saya ikut ni lah, jadual yang diperuntukkan untuk berceramah lah kot. Mana yang sesuai. Okey, tak apa. Tapi yang kita break dulu. Tapi kita jangan break lama sangat kot. Kita jangan break lama sangat kan. Jadi sekarang ni boleh tak kita ambil dalam masa 15 minit saja. So kita break 15 minit. So 10.45 macam tu. Peserta? Boleh kita ambil 15 minit saja. Tak lama kan. Jadi bawa semua minuman tu depan PC, lepas tu sambil kita dengar kita boleh bawa Jadi sebab kita telah ada gangguan tadi, jadi kita kejar masa kan. Jadi saya cadangkan kita break 15 minit, bawa semua makanan, minuman ke apa benda tu dekat depan meja sambil dengar, kita boleh minum. So tak payah lama sangat 30 minit. Okay, kita akan take 15, 10.45 kita mula balik. Okay, boleh Boleh semua? Okay, boleh. Okay, terima kasih. Okay, nanti 10.45 lebih kurang macam tu kita jumpa. Kita jumpa semula.